Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah kali ini kita akan sambung kelas kita dalam bidang hadis. Tajuk dia ikhlas dalam kehidupan. Kita tengok hadis Nabi SAW. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita tengok terus ya maksud hadis tersebut. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi seseorang itu berdasarkan apa yang diniatkannya. Fama kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya, yakni diterima dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan keduniaan yang ingin diperolehinya, ia akan mendapatnya. Atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapat apa yang diniatkannya. Ini adalah maksud hadis yang diriwayatkan oleh daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ni dia menceritakan tentang ikhlas. Kita tengok seterusnya. Ikhlas pada bahasa berasal daripada perkataan akhlasa, yang bermaksud bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Pada istilah pula, semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Itu maksud ikhlas pada bahasa dan istilah. Ada cerita kat bawah tu, dia kata orang yang ikhlas akan berusaha menyembunyikan amalan kebaikan yang dilakukan sebagaimana menyembunyikan keburukannya daripada diketahui umum. Ini maksud ikhlas yang sebenar-benarnya. Kalau boleh kita buat sesuatu yang ikhlas ni, seperti mana kita menyembunyikan keburukan kita, begitulah kita menyembunyikan kebaikan yang kita buat, supaya tak ada orang tengok, tak ada orang tahu. Itu adalah umpama nilai sebuah keikhlasan. Seterusnya, ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, istiqamah melakukan kebaikan. Yang pertama, kalau orang tu ikhlas, dia akan istiqamah melakukan kebaikan. Istiqamah ni maksud dia berterusan, sentiasa, berpanjangan melakukan kebaikan. Yang kedua, dia tidak mengharapkan pujian manusia. Apabila dia buat sesuatu kebaikan, dia tak nak pun orang puji dia. Pujian orang tu tak penting. Yang paling penting diterima di sisi Allah Ta'ala. Yang ketiga, sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Dia buat tu sebab nak suruh Allah redha kepada dia. Yang keempat, tidak mengingati kebaikan yang dilakukan. Yang keempat ni dia cerita, kalau kita dah buat baik, kita jangan ungkit balik. Kita dah buat baik kepada seorang tu, kita jangan ingat kebaikan yang kita buat pada dia. Bila kita dah buat, maka kita lupakan kebaikan yang kita buat. Jangan ingat kebaikan yang kita lakukan. Seterusnya, sentiasa bersabar dalam kesulitan. Apa-apa masalah kita cuba untuk bersabar. Seterusnya, tidak menghiraukan kejian manusia. Orang nak kata apa pun, kata. Yang paling penting kita tak buat benda yang salah, kita buat benda yang betul. Dan yang terakhir, mengharapkan ganjaran pahala di akhirat. Ni yang paling penting. Yang tadi mengharapkan redha, kemudian kita mengharapkan daripada redha Allah, Allah bagi ganjaran pahala kepada kita untuk di akhirat nanti. Kepentingan ikhlas. Kita tengok daripada atas. Yang pertama, kita mendapat perlindungan Allah. Allah akan melindungi kita, insya-Allah. Yang kedua, terhindar daripada hasutan syaitan. Syaitan ni dia tak boleh kacau orang-orang yang ada ikhlas beribadah kerana Allah Ta'ala, buat sesuatu pada Allah Ta'ala. Orang-orang yang ikhlas, syaitan tak boleh masuk nak ganggu orang-orang ni.
Seterusnya diangkat darjat dan martabat oleh Allah Ta'ala. Orang ikhlas ni Allah akan mengangkat kedudukan dia lebih tinggi. Kemudian amal ibadah diterima oleh Allah. Antara syarat sesuatu amalan tu diterima oleh Allah adalah ikhlas. Kalau kita buat betul-betul kerana Allah, nescaya Allah akan menerimanya. Doanya akan dimakbulkan oleh Allah. Orang-orang yang ikhlas ni bila mana dia berdoa, insya-Allah Allah akan memakbulkan doanya. Hidup menjadi tenang dan tenteram, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, dan yang terakhir, pengajaran hadis. Yang pertama, umat Islam hendaklah berniat kerana Allah dalam setiap amalan agar mendapat redha daripada Allah. Ini pengajaran yang pertama. Okey, apa-apa cerita pun kita hendaklah sentiasa ikhlas dalam hati kita. Yang kedua, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah akan memberikan ganjaran pada hamba-Nya yang ikhlas. Yakin kalau kita buat betul-betul kerana Allah, Allah akan bagi ganjaran pahala kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita hendaklah melakukan ibadah dengan niat yang ikhlas agar ibadah kita diterima. Dah sebut dah tadi kan. Okay. Nak suruh Allah terima ibadah kita, mesti ada ikhlas dalam ibadah tersebut. Yang terakhir, kita hendaklah menjauhi sifat riak dan ingin menunjuk-nunjuk agar amalan tidak sia-sia. Jauhkanlah diri kita ni daripada buat sesuatu kebaikan nak tunjuk pada orang, nak pamer kepada orang supaya semua orang tahu. Ni adalah antara amalan-amalan yang boleh menjadi sia-sia disebabkan kita menunjuk-nunjuk dengan amalan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.